ada berkongsi laporannya. Silakan Buma. Ya Sahih, terima kasih. Bahagian Mukah akan terus dibangunkan menerusi pelbagai pendekatan bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi di bahagian itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, antara yang akan memacu pertumbuhan pembangunan di bahagian tersebut adalah dalam bidang minyak dan gas dengan penemuan lokasi baru bagi penerokaan minyak dan gas di perairan Balingian Mukah oleh pihak Petronas. Datuk Patinggi Tan Sri Aman Johari turut mendedahkan sebuah syarikat minyak dan gas kini sedang melakukan anggaran jumlah minyak dan gas yang terdapat di perairan Balingian itu. Jelasnya lagi, selain minyak dan gas, Kerajaan Sarawak juga melalui Agensi Pembangunan Delta Rajang RADDA telah mengenal pasti 60 projek dengan nilai berjumlah RM1 bilion yang akan dibangunkan dalam bahagian Mukah. Katanya projek-projek tersebut akan menggunakan pendekatan bottom up yang mana senarai projek yang dilaksanakan kelak akan berdasarkan permohonan daripada rakyat di peringkat akar umbi. Kita akan mengembangkan basic economic cake kita dan seluruhnya rakyat akan dapat menikmati dari sudut pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan bekalan air dan elektrik. Di Mukah tu termasuklah waterfront baru. Lagi didesain oleh engineer W.B. Royston. Kita nak malah waterfront baru kita di Sungai Mukah ini. Yang belanjanya lebih kurang 60 juta untuk semua. Datuk Patinggi Tan Sri Aman Johari berucap demikian ketika merasmikan Pesta Kaul Mukah di Mukah. Sejurus selepas perasmian tersebut, beliau kemudiannya melakukan lawatan ke gerai di pesta tersebut. Kerajaan Sarawak di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS bertanggungjawab dan inklusif memberikan sokongan kepada aktiviti dan program yang telah dirangka untuk memberi manfaat kepada golongan wanita Dayak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS patut dibanggakan oleh semua wanita Dayak dan menyokong penekanannya terhadap 4 teras strategik iaitu pendidikan, pemerkasaan, pembangunan sumber manusia dan pemeliharaan budaya. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah, dengan adanya SIDS, ia membantu dalam memberi bantuan penubuhan kerusi penyelidikan Tan Sri Empiang Jabu di Universiti Putra Malaysia bagi menjalankan penyelidikan dan latihan untuk membangunkan lagi golongan wanita. Selain itu, ia juga bagi memastikan SIDS mempunyai rumah untuk menjalankan aktiviti dan pembangunan inkubator usahawan untuk membantu wanita dalam perniagaan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitaya dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tri Tahunan SIDS 2023 di Kuching. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Aman Johari, SIDS telah menghasilkan perubahan besar dalam pertumbuhan dan perkembangannya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Beliau juga percaya SIDS akan terus menjunjung tradisi dalam menyatukan dan memperkasakan wanita untuk menjadi progresif demi kemajuan masyarakat dan negara. Justru beliau mengucapkan tahniah kepada SIDS atas penubuhan tabung pendidikan Teluk Barbara Mendu yang tepat pada masanya dan menunjukkan komitmen SIDS dalam membantu kanak-kanak Dayak luar bandar. Dalam majlis tersebut, SIDS telah melancarkan sebuah buku bertajuk Serakup Induk Dayak Sarawak Perjalanan Kami yang menggariskan 65 tahun pencapaian dan perjalanan dalam menyatukan wanita Dayak di Sarawak. Baik, dalam pada itu, masyarakat Dayak di negeri ini diingat terus main peranan dalam mencorak kemajuan di Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, untuk mencapai visi tersebut, mereka perlu berfikiran kreatif dan inovatif dalam mencari kaedah baharu bersama kerajaan dalam memacu pembangunan negeri ini. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah, dengan agenda kerajaan dalam menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030, masyarakat itu juga tidak dapat lagi berada di takuk yang lama. Oleh itu, jelasnya kaum Dayak perlu lebih fokus dalam setiap perkara yang dirancangkan oleh kerajaan. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Fellowship dan Mesyuarat Agong Tri Tahunan di Kuching. Sementara itu, Datuk Dr. Stephen juga memberitahu SIDS berperanan penting memperkasa golongan wanita Dayak di negeri ini dalam pelbagai aspek. Tambahnya, SIDS merupakan platform dalam membangunkan golongan wanita Dayak dari segi sosioekonomi, pendidikan, keusahawanan dan sebagainya.
Saudara, Kerajaan Sarawak sedia laksanakan skim elektrik luar bandar alternatif Sarawak SARES untuk sekolah-sekolah di pedalaman Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi memberitahu usaha tersebut memerlukan kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini kerana jelas Datuk Julahi setiap pelaksanaan projek di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan sebelum ini memerlukan permohonan terlebih dahulu. Pada masa sama katanya, kerajaan negeri juga bersedia bekerjasama dari segi perkongsian dana untuk menyediakan kemudahan asas seperti air untuk di sekolah-sekolah di pedalaman negeri ini. Sebab the most important thing is sekolah itu walaupun di bawah KPM tetapi adalah di Sarawak anak-anak kita yang bersekolah. So we want the best facility lah. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak di Kuching. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang dan petugas-petugas dari 8 jabatan dan agensi di bawah kementerian. Golongan belia di negeri ini perlu diberikan platform sesuai untuk mengasah keupayaan kepimpinan sebagai persediaan mengambil alih tampuk kepimpinan negeri Sarawak suatu hari kelak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai, di Sibu sebuah badan bukan kerajaan NGO iaitu Kelab Belia Rumpun Pewaris RPS Sibu telah ditubuhkan untuk mengumpulkan belia di bandar itu. Dato' Dr. Anwar memberitahu kelab tersebut ditubuhkan sebagai wadah perjuangan belia sekiranya mereka tidak dapat atau tidak mahu untuk menyertai secara langsung mana-mana parti politik. Ke arah itu, beliau juga telah meluluskan dana untuk NGO tersebut mengadakan pelbagai aktiviti baik dari segi pendidikan, sukan atau aktiviti kebajikan. Jelasnya belia juga perlu diberikan peluang untuk menyertai barisan kepimpinan dalam komuniti dengan seorang belia berusia 27 tahun turut dilantik menjadi ahli Majlis Perbandaran Sibu baru-baru ini. Itu jelas menunjukkan bahawa selagi saya diberi mandat tu untuk menjadi wakil rakyat, saya akan menekankan pembangunan insan ataupun saya akan menekankan betapa pentingnya para belia itu untuk diasuh kepimpinan mereka supaya masa depan mereka lebih cerah dan seterusnya dapat mengambil alih teraju kepimpinan negeri kita. Beliau berucap demikian dalam Majlis Johor Berambih Raya bersama belia yang dianjurkan oleh RPS di Sibu. Majlis tersebut dihadiri oleh lebih 600 orang belia dari sekitar Bandar Sibu. Baik, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching akan melakukan penutupan dan lencongan jalan di beberapa lokasi bagi memberi laluan kepada perarakan Hari Wesak bertempat di Padang Jubili petang esok. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa dalam satu kenyataan berkata, penutupan dan lencongan jalan akan bermula pada pukul 4.30 petang hingga 11.30 malam. Lokasi jalan yang terlibat ialah lampu isyarat St. Mary dan bulatan Sri Aman, lampu isyarat Jalan Padungan, Jalan Pending. Walau bagaimanapun, penutupan dan lencongan adalah bergantung kepada keadaan semasa yang difikirkan sesuai berdasarkan penilaian aliran trafik oleh pegawai polis bertugas agar tidak mengganggu pengguna jalan raya lain yang ingin melakukan aktiviti harian. Beliau turut menasihatkan orang awam yang ingin menghadiri dan menyaksikan perarakan tersebut untuk meletak kenderaan di tepi jalan raya dan tidak mengganggu aliran trafik. Pihak polis mencadangkan agar orang awam meletak kenderaan di medan letak kenderaan Padang Jubili dan medan letak kereta Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Mereka juga dinasihatkan untuk mengikuti tanda-tanda isyarat kawalan lalu lintas yang diarahkan oleh pegawai polis bertugas dan dilarang meletak kenderaan di bahu jalan. Perarakan anjuran Persatuan Penganut Buddha Malaysia itu dijangka akan disertai 2,000 orang dan 14 buah kenderaan pelbagai jenis. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.